Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Narshidah binti Nazri, bernombor matrik 206627 dari pelajar tahun 3 Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga akan membentangkan pengalaman awal di sekolah menengah kebangsaan Sungai Pinang. Latar belakang sekolah. Sejarah ringkas sekolah menengah kebangsaan Sungai Pinang. SMK Sungai Pinang ditubuhkan pada tahun 1965 yang terletak di Platbang tempat Kelantan. Pelajar datang daripada sekolah-sekolah rendah sekitar iaitu SK Sungai Pinang, SK Pulau Buru, SK Seri Kampung Laut dan SK Kut Keli. Awal penubuhan, kelas-kelas hanya dibuka untuk tingkatan 1 hingga 3 sahaja. Tahun 1985, SMK Sungai Pinang sudah mempunyai bangunannya yang tersendiri iaitu penambahan blok-blok bangunan untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 dalam aliran sains dan sastra. Blok telah meningkat dari tahun ke tahun sehinggalah pada tahun ini sebanyak 9 blok bangunan termasuk blok pentadbiran dan blok asrama untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Misi SMK Sungai Pinang pula adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Misi pula adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Slogan pula adalah Sastia Cemerlang Akademik Terjuang dan moto pula adalah Sedar Usaha Jaya. Lokasi sekolah SMK Sungai Pinang yang terletak di Palekbang tempat Kelantan. SMK Sungai Pinang juga berhampiran dengan Sungai Kelantan dan berhampiran dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Laut. Infrastruktur Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pinang. Yang pertama, kampus sekolah, makmal sains, taman PPDA, pusat sumber sekolah, bilik masakan, bilik darjah, bilik kaunseling, deretan bilik darjah, deretan bilik pentadbiran dan bilik guru, asrama SMK SP, Dewan Anjung Bestari dan Masjid An-Nur. Pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Gambar ini merupakan persekitaran kelas sepanjang sesi PDP berlangsung. Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung seperti aktiviti latihan atau kuis iaitu guru memberikan latihan kepada pelajar bertujuan untuk menguji tahap kefahaman setiap pelajar. Aktiviti kedua ialah pembentangan. Guru memberikan satu soalan untuk berbincang di dalam kumpulan dan dibentangkan di hadapan apa yang mereka buat dan peroleh. Dan aktiviti yang ketiga adalah soal jawab iaitu aktiviti soal jawab iaitu guru akan menanyakan beberapa soalan kepada pelajar semasa pembelajaran berlangsung supaya pelajar dapat fokus di dalam kelas. Sepanjang saya menjalani PAS selama 10 hari, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang dapat saya perhatikan adalah dari segi kekuatan, guru melakukan komunikasi dua hala dengan pelajar supaya pelajar terlibat secara aktif semasa pembelajaran PDP berlangsung. Yang kedua, guru dapat mengetahui tahap kefahaman murid dengan membuat latihan atau kuis dan dapat menimbulkan rasa keyakinan dalam diri setiap murid kerana murid dapat menyampaikan idea secara meluas. Antara kelemahan pula adalah penglibatan setiap pelajar tidak menyeluruh semasa pembentangan. Dan yang kedua, potensi murid yang berbeza-beza di dalam kelas menyukarkan guru semasa dalam proses pembelajaran. Aktiviti kokurikulum. Untuk menjadikan pembelajaran lebih berkesan, guru pembimbing saya telah menggunakan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar seperti model latihan, buku teks SRP tingkatan 4, model seperti sistem pencernaan, papan putih dan projector screen. Beliau telah memancarkan video YouTube berkaitan topik yang dipilih di projector screen bagi memudahkan pelajar memahaminya. Amalan pedagogi yang digunakan adalah latihan kendiri. Latihan kendiri adalah guru memberikan latihan kepada pelajar berdasarkan bahan yang diberi untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar tentang tajuk yang telah diajar.
Pengajaran berpusatkan murid pula adalah penglibatan murid secara aktif dalam sesuatu pembelajaran. Guru hanya menjadi fasilitator dan murid terlibat secara aktif. Pengajaran yang menarik minat pelajar seperti menyiarkan video YouTube di skrin projektor. Pelaksanaan kebat. Guru sebagai pembimbing akan membimbing pelajar dengan menggalakkan mereka berfikir secara kemahiran berfikiran aras tinggi. Kemahiran berfikiran aras tinggi juga diterapkan oleh guru pembimbing saya di dalam kelas di mana Cikgu Nuraibi telah menggunakan teknik komunikasi di mana pelajar menyuarakan dan meluahkan buah fikiran mereka dengan yakin dan kreatif secara lisan. Selain itu, kerja sepasukan di mana mereka bekerjasama secara berkesan dengan orang lain untuk menyumbangkan idea-idea masing-masing. Seterusnya, rancangan pengajaran harian. Sebelum memulakan kelas PDP, rancangan pengajaran harian perlu disediakan terlebih dahulu supaya dapat melancarkan penyampaian guru sewaktu di dalam kelas. Rancangan pengajaran harian dibuat secara online. Persediaan sebagai bakal guru. Secara rumusan, saya akan menggunakan amalan pedagogi, kemudian alat dan bahan untuk mengajar, penyediaan rancangan pengajar dan menggunakan pelaksanaan kebat dalam sesuatu pengajaran yang telah dipamerkan oleh guru pembimbing saya semasa di dalam kelas. Dengan adanya pengalaman ini, dapatlah saya membuat persediaan menjadi seorang bakal guru. Selain itu juga, dapatlah saya selaraskan pengajaran ini dengan kaedah pengajaran abad ke-21 sekaligus dapat saya aplikasikan apabila di dalam kelas kelab. Refleksi terhadap aktiviti kokurikulum. Unit beruniform yang saya ikuti sepanjang saya membuat PAS di SMK Sungai Pinang adalah kadet polis. Seramai 80 orang pelajar yang menyertai badan beruniform kadet polis dan 8 orang guru penyelaras. Perjumpaan dilakukan sebanyak 2 kali iaitu sesi pagi dan petang. Pada sesi pagi, aktivitinya adalah pemilihan ahli bagi menyertai pertandingan kawat kaki yang akan diadakan di perkhemahan perdana di Min House Camp Kota Baru. Dan pada waktu petang pula ialah latihan kawat kaki dijalankan dan dibimbing oleh anggota polis. Ini adalah gambar semasa aktiviti dilaksanakan. Kepentingan kokurikulum terhadap profesional keguruan. Kokurikulum adalah merupakan aktiviti guru mengenal tahap komitmen, pengetahuan dan kemahiran dalam merancang, melaksanakan, membimbing dan menilai pelajar dalam mengurus aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum juga dapat mengenal pasti kelemahan dan kelebihan para guru semasa merancang, melaksanakan dan membimbing pelajar-pelajar dalam kegiatan ini. Melalui aktiviti kokurikulum ini, guru-guru di sekolah akan lebih memahami tugas-tugas yang perlu dijalankan dalam mengurus kokurikulum. Sebagai bakal guru, amat penting untuk saya menguasai aktiviti kokurikulum supaya dapat saya bersiap sedia untuk mengendalikan kokurikulum. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Antara budaya sekolah menengah kebangsaan Sungai Pinang adalah aktiviti kerohanian dan penerapan nilai-nilai murni iaitu bacaan Yasin pada setiap pagi dan solat Zuhur berjemaah pada hari Rabu. Yang kedua, halawatul qabih iaitu sebelum memulakan sesi pembelajaran di kelas, pelajar akan memberi salam kepada guru dan membaca doa penerang hati. Dan yang ketiga adalah guru penyayang iaitu guru akan berada di pintu pagar sekolah seawal jam 7 pagi untuk mengalu-alukan kedatangan pelajar. Antara budaya sekolah menengah kebangsaan Sungai Pinang dari segi kelemahan adalah pengurusan masa yang tidak efektif. Semasa perhimpunan, guru atau pentadbir akan mengambil masa pembelajaran kerana berucap terlalu panjang. Dan yang kedua, tidak mendapat sambutan daripada pelajar dari segi kelas tambahan pada waktu petang iaitu selama 2 jam kerana pelajar tidak fokus dan tidak hadir ke kelas tambahan kerana keletihan. Budaya kerja dari segi kelebihan iaitu semangat kerja berpasukan iaitu bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu program seperti majlis sambutan hari kemerdekaan. Yang kedua, perhatian dengan permasalahan iaitu menebarak situasi pelajar yang bermasalah, mendapat pandangan daripada guru-guru lain. Dan yang ketiga, pemikiran terbuka iaitu guru yang lebih berpengalaman akan membantu guru yang baru. Dengan itu ia akan dapat mengeratkan silaturahim. Seterusnya, budaya kerja dari segi kelemahan iaitu kekurangan tenaga pengajar. Guru tidak dapat menyelesaikan semua masalah pelajar menyebabkan pelajar memberontak
Dengan itu sikap pelajar akan menjadi lebih teruk. Dan yang ketiga, tidak peka dengan situasi semasa, iaitu ada segelintir guru yang juga mengambil masa guru lain untuk menghabiskan pengajarannya, menyebabkan guru tersebut terpaksa menunjuk beliau menghabiskannya. Cadangan penambahbaikan dan justifikasi. Untuk budaya sekolah, mungkin di SMK Sungai Pinang boleh menyediakan sistem poin, iaitu setiap kali pelajar menyertai sesuatu program sekolah sama ada akademik ataupun kurikulam, pihak sekolah haruslah membuat sistem poin, iaitu pelajar akan mendapat poin untuk diklaim pada akhir tahun untuk mendapatkan pelajaran. Pelajar yang manakah yang mencapai target akan diberi hadiah, sama juga seperti guru yang manakah paling aktif dan paling banyak poin akan diberi ganjaran. Syaratnya adalah untuk mendapat poin haruslah menyertai program sekolah. Dan budaya kerja pula ialah meningkatkan disiplin dalam diri guru dan pelajar. Haruslah meningkatkan lagi disiplin dan diri dengan sentiasa hadir awal ke sekolah sebelum pukul 7.15 pagi sudah ada di sekolah. Hal ini kerana untuk program bacaan Yasin pada setiap pagi dapat berlangsung lebih awal dan dengan itu kita dapat memulakan kelas pembelajaran pada pukul 7 hingga 10 pagi. Cadangan penambahbaikan berasaskan perkhidmatan silam. Pelajar boleh memperbanyakkan guru boleh memperbanyakkan penglibatan murid dalam aktiviti komuniti, iaitu cadangan program-program kembali kasih bersama penduduk padan, iaitu program ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pertanian sekaligus dapat merasai pengalaman dalam bidang pertanian seperti kelapa sawit dan petah. Ia juga dapat membuka mata pelajar betapa pentingnya pertanian ini untuk ekonomi negara. Program ini boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan kerjasama pihak lembaga kemajuan tanah persekutuan kerajaan. Rumusan PAS, daripada pengalaman awal sekolah ini, pada kursus ini telah banyak memberi saya pendedahan kefahaman yang mendalam tentang kerjaya sebagai seorang pendidik. Program ini juga telah berjaya menarik minat saya untuk belajar bersungguh-sungguh dan melakukan persiapan untuk menjadi seorang guru yang semalang dari segi zasiah serta mengasah kemahiran saya dalam bidang berkaitan dengan pengurusan. Oleh itu, guru haruslah bijak mengumpul maklumat yang berkaitan dengan pendidik dan gigih berusaha dalam membentuk diri untuk menjadi seorang pendidik yang berwibawa. Cadangan untuk penambahbaikan yang boleh saya cadangkan untuk program ini adalah dengan menambahkan sesi penunjuk ajar amali bersama pelajar sekolah supaya merasai pengalaman sebenar sebagai seorang guru. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.